Barang siapa yang banyak mengalirkan air mata kerana manusia, dia akan kurang mengalirkan air mata kerana Allah. Siapa yang banyak mengalirkan air mata kerana makhluk, manusia, kereta tercalar, rumah ni, apa-apalah masalah bab-bab dunia ni, berhati-hati sebab kita bimbang kita akan kurang menangis kerana Al-Khaliq, iaitu kerana Allah. Orang yang kurang menangis kerana makhluk, dia akan banyak menangis kerana Allah. Jadi tolong ya perempuan-perempuan, wanita-wanita, ujian takkan lari. Kita tak boleh minta kita tidak diuji, tidak. Itu jalan menuju ke syurga Allah adalah jalan ujian. Yang kita boleh minta dengan Allah adalah hati yang kuat. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan aku orang yang sabar. Ataupun kita menyeru nama Allah Asma'ul Husna, Ya Sabur, Ya Sabur, Ya Sabur. Nama Allah kan? Ya Allah yang maha penyabar. Yang paling sabar adalah Allah. Allah sangat sabar dengan kita. Allah dah bagi semua yang kita perlukan. Tapi mulut kita tak pernah berhenti mengeluh. Kalau kita dengar anak kita mengeluh, suami kita mengeluh, kita dah masak special, tiba suami mengeluh, kenapa terlebih masin? Awak ni tak bersyukur ke? Mujur saya masak. Orang lain tu, isi orang lain tak masak. Contoh, kita tak boleh nak mendengar keluhan manusia terhadap kita, betul kan? Tetapi Allah saban hari mendengar keluhan kita. Sedangkan Allah yang Malik, yang memberi semuanya kepada kita. Sebab itu bila kita lemah, jangan minta Ya Allah selesaikanlah masalah, ringankanlah. Kita minta Ya Sabur, Ya Sabur, Ya Sabur. Seru nama Allah, berikan aku kesabaran. Subhanallah, Masya Allah. Saya nak bagi tahu para wanita di luar sana, kita perlu ada satu motivasi yang kuat. Ya Allah, aku mahu berhenti menangis kerana makhluk. Siapa yang banyak menangis kerana makhluk, bersedia untuk menderita seumur hidup. Ada wanita, dia dah tak alihkan air mata dah kerana suami ke, kerana anak ke. Sebab apa? Allah dah beri rasa apa? Indah dan seronoknya menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat yang sahih, Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW, menyampaikan satu hadis Nabi yang sahih. Nabi bercerita apabila pulang daripada peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi bercerita sambil menangis. Nabi kata, aku diberi gambaran daripada kalangan umatku yang telah diheret untuk dilemparkan masuk ke dalam neraka Allah. Dah diheret dah, nak masuk, nak dicampakkan ke dalam neraka Allah. Apabila dia nak dicampakkan ke dalam neraka Allah, tiba-tiba salah satu bulu matanya, bukan semua, seurat, sehelai bulu matanya berkata-kata kepada Allah, Ya Allah, sesungguhnya Nabimu, iaitu Muhammad SAW, pernah bersabda, air mata yang mengalirkan air matanya kerana Allah tidak akan la tamassahun narun abada, tidak akan disentuh oleh api neraka Allah selama-lamanya. Aku menjadi saksi kepada hamba-Mu ini, dia pernah mengalirkan air mata kerana-Mu ya Allah. Terus api neraka yang sedang menyala nak membakarnya padam, kemudian dia dirahmati oleh Allah, dia dikeluarkan daripada neraka dan dia masuk kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya mulakan mukadimah ni? Sebab di depan saya semua para wanita ni. Wanita sinonimnya dengan air mata. Sikit-sikit nangis, sikit-sikit nangis. Sekarang tolong tanya, ya wanita yang solehah itu, dia bijak mengalirkan air mata untuk apa? Sebab air mata dengan wanita tak boleh dipisahkan. Beri satu kekuatan kepada hati kita. Kadang-kadang sebut, Ya Allah, bantu aku untuk tidak menangis lagi hal-hal dunia. Sebab hal dunia, selagi mana kita hidup di dunia, memang kita akan diuji dengan dunia. Sebab itu hadis Nabi ada sebut, barang siapa yang banyak ketawa di dunia, dia akan banyak menangis di akhirat. Barang siapa yang banyak menangis di dunia, dia akan ketawa di akhirat. Subhanallah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi para wanita sekalian, menangis itu bukan tanda lemah. Menangis itu tanda kuat. Dan menangis itu adalah sifat para Nabi. Menangis itu sifat para wali Allah, para sahabat, orang-orang soleh. Nabi Yaqub menangis sampai buta mata setelah terpisah dengan Nabi Yusuf. Menangis sampai buta mata. Kerinduan kepada anak yang tercinta. Kalau kita faham daripada cerita tu, Nabi Yaqub menangis sebab terpisah dengan anak. Hal dunia, betul kan? Tetapi dia menangis itu kerana Allah. Jadi kalaulah kita menangis, kecil hati dengan suami tak bagi hadiah birthday, lupa birthday kita, contoh tu, pun nangis kan perempuan kan? Lepas tu bagi mesej kat suami, awak memang tak sayang saya. Kenapa pula? Kalau awak sayang saya, mesti awak ingat birthday saya. Itulah ukuran kita yang sangat rendah kan? Subhanallah. Rupanya sebenarnya kan, kalaulah orang tersayang lupa pada kita, lupa menghargai kita, masa itu Allah sedang memperkenalkan namanya Allah ya Syakur, Allah yang maha menghargai.
Tapi bila hidup kita selalu dihargai oleh kawan-kawan, dihargai oleh bos, dihargai oleh adik-beradik, dihargai oleh suami, lama-lama kita tak nampak Allah yang menghargai kita sebenarnya. Melalui siapa? Melalui suami, melalui anak-anak, melalui isteri, melalui bos. Yang menghargai kita Allah. Contoh, kalau kita pergi hotel, kita di-serve oleh pelayan tu kan sangat baik, lemah lembut. Dia angkut, dia bagi, dia tak ada marah, kejap dia angkut. Kita kata, seronoknya, baiknya lah awak ni, terima kasih. Sebenarnya yang melayan kita lemah lembut itu adalah Allah yang latif, yang maha lembut. Allah sedang melayan kita dengan lemah lembut, manusia hanyalah perantaraan. Tapi bila Allah tengok, kita ni tak nampak Allah di sebalik semuanya. Kita nampak manusia. Akhirnya kita sangat menghargai manusia. Bila suami tak menghargai, kita hilang rasa bahagia. Akhirnya Allah tarik nikmat dihargai oleh suami. Kita pun lihat yang maha menghargai kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut tentang wahai wanita, dirimu sangat berharga. Yang pertama, para wanita sekalian, kitalah yang patut menyayangi diri kita sendiri. Kitalah yang patut menghargai diri kita sendiri. Sebab ramai wanita tak faham, dia rasa dia tu dihargai apabila manusia menghargainya. Betul atau tidak? Kita akan rasa dihargai bila kita dihargai oleh sekeliling. Masya Allah. Saya nak tanya, kebaikannya ibu-ibu ni kan, yang dah mengandung, dah bersalin, betul tak? Ni ibu-ibu kebanyakan depan saya ni. Kalau saya tanya, ingat tak lagi macam mana sakitnya bersalin? Kalau suruh cerita detail, boleh cerita tak? Mungkin ingat tak ingat, betul tak? Kalau tanya pukul berapa pun dah tak ingat dah pukul berapa, betul tak? Berapa lama sakit kat labor room? Tak berapa ingat dah. Nama doktor? Sakit tu tahap mana? Sakitlah, kita boleh cerita macam tu. Yang saya nak sebut di sini, kita sendiri punya sakit, kita sendiri lupa. Betul tak? Kalau saya 6 kali, campur yang gugur tu 8 kali. Maksudnya DNC apa semua kan. Kita punya sendiri sakit, walaupun baru yang kecil tu setahun, pun kita lupa. Apatah lagi suami kita. Kadang bergaduh kan, awak tak kenang ke susah payah saya mengandung melahirkan. Kita sendiri cakap, kita lupa macam mana susah payah kita. Tetapi Allah ya Hafiz, yang maha menjaga kita, Allah yang Muhaimin, Allah yang mengawasi kita, Allah yang sentiasa berada dekat dengan kita. Allah tidak pernah lupa bagaimana kita sakit. Allah mencatat segalanya setiap saat. Dan Allah lah ya Syakur, Allah yang maha menghargai kita. Kita sendiri tak mampu nak menghargai diri kita. Kita sendiri tak mampu, suami kita tak mampu nak hargai kita. Tetapi setiap pengorbanan kita, walaupun satu zarah, walaupun satu saat, akan dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Subhanallah. Kan Allah berfirman dalam Al-Quran, setiap kebaikan walaupun sebesar biji zarah akan diberi ganjaran. Manusia tak tengok kalau sebesar biji zarah. Kita pun tak tengok. Sebesar biji zarah ni besar mana? Kena tengok bawah mikroskop elektron yang sangat halus baru nampak zarah tu. Nak kata sekecil itu, perbuatan kita yang sangat kecil, yang sangat remeh, Allah nilai semuanya. Kita sendiri pun tak menilai kadang-kadang apa kebaikan kita.